Okay, jadi bab baru, bab 6, nisbah dan graf fungsi trigonometri. Kamu boleh rujuk pada buku teks muka surat 172. Okay, jadi bab 6 ni, yang pertama, kalau kamu tengok tajuk bab tu sendiri, mungkin kamu agak familiar dengan perkataan trigonometri. Sebab apa? Sebab trigonometri ni kamu dah pernah belajar waktu di tingkatan 3. Kalau kamu ingat lagi lah kan, tingkatan 3 kamu belajar tentang sin, cos dengan tan. Okay? Sin, cos dengan tan tu waktu tingkatan 3 kamu belajar menggunakan segitiga bersudut tegak. Kamu carilah nilai sin, nilai cos, nilai tan, ada rumus dia. Kalau tak ingat tak apa, kejap lagi kita buat ulang kaji balik benda tu. Tapi kita tengok dulu dalam bab 6 ni, apa yang kamu akan belajar. Okay? So ada 2 subtopik kalau kita tengok kat sini. Yang pertama, nilai sinus, cosinus dan tangent bagi sudut theta dari 0 darjah hingga 360 darjah. Okay, kita akan tengoklah macam mana nak cari nilai sin, cos dan tan untuk 0 hingga 360. Okay, apa beza tingkatan 5 dengan tingkatan 3? Waktu tingkatan 3, kamu hanya belajar untuk cari sudut 90 darjah saja paling banyak. Dari 0 hingga 90 darjah saja. Kamu tak akan cari lebih daripada 90 darjah. Sebenarnya 90 darjah pun kamu tak cari. Kamu hanya cari 0 hingga 89 saja. 89 pun jarang. Sudut tirus lah senang ceritanya. Okey, tapi untuk tingkatan 5, kamu akan belajar melibatkan 0 hingga 360 darjah. Bermaksud dari semua sudut. Sebab kita tahu sudut ni ada dari 0 sampai 360 saja. Okay, sebab satu bulatan lengkap sudutnya 360. Kita akan tengoklah, tak kisahlah mana-mana sudut kamu tu ada, cari dia punya nilai sin, cos dan tan. Dan yang kedua, graf fungsi. Okay, sin, cos dengan tan ni pun ada graf dia sendiri. Nanti kita akan tengok dalam subtopik yang kedua dalam bab 6 ni macam mana nak buat graf untuk sin, cos dan tan. Okay, mesti kamu kadang-kadang terfikir juga lah, kenapa kena belajar bab ni? So sebenarnya untung tau dalam silibus kamu yang sekarang, dia ada terangkan kenapa kamu belajar bab ni. Okay, kalau kamu berminat nak tahu, kamu boleh baca dari muka surat pertama setiap bab tu. Contoh dalam bab 6 ni muka surat 172. Okay, dia ada terangkan apa kaitan dia dalam kehidupan seharian, apa gunanya kamu belajar bab ni. So dekat bahagian maslahat bab ni dia dah terangkan. Okay, kegunaan dia untuk jurutera. Bila masa jurutera guna konsep trigonometri ni, dia akan gunakan graf fungsi trigonometri dalam pembinaan dewan konsert. Okay, dalam buku teks dia bagi dewan konsert lah, ataupun contoh yang kamu mungkin agak familiar, konsert tu mungkin kamu tak pernah pergi lah, kamu pun baru umur apa kan, dalam umur 17 ni mungkin kamu tak pernah pergi konsert ataupun kamu tak familiar dengan situasi konsert kan. Tapi cikgu rasa majoriti dari kamu pernah pergi tengok wayang. Okay, konsep panggung wayang pun sama macam konsep dewan konsert. Sebab apa cikgu kata sama? Dalam panggung wayang, kalau kamu duduklah seat kamu, tak kisahlah dekat bawah sekali ke ataupun dekat atas sekali ke, kamu duduk hujung belah kiri ke, hujung belah kanan ke, seat yang single atas sekali tu ke, tak kisah kamu duduk kat mana pun, kamu tetap boleh dengar dengan jelas bunyi daripada movie yang kamu tengok tu tadi. Okay, dia bukan hanya semata-mata bergantung kepada sound system saja, dipasanglah 10 speaker pun, kalau pembinaan dewan tu tak betul, kamu tetap takkan dengar. Okay, apa yang bantu untuk jelaskan bunyi dalam dewan tu sebenarnya ada konsep trigonometri. Okay, kenapa? Sebabnya bunyi ni dia ada wavelength dia. Cikgu tak ingat lah dalam bahasa Melayu apa perkataan wavelength tu. Kamu ada belajar lah dalam sains, bunyi ada dia punya apa ni yang panggil? Pattern ombak dia tu. Pattern pergerakan dia tu. Okay, so bila pergerakan bunyi tu dia dalam bentuk macam ni kan.
Kalau dia kena mana-mana surface, mana-mana permukaan, dia akan pantulkan balik. So untuk dapatkan pantulan yang paling berkesan supayanya semua bunyi itu dapat bergerak dengan baik dalam bilik tu, dia akan gunalah konsep graf fungsi trigonometri ni nanti. Cikgu tak boleh nak explain dengan lebih jelas lah, sebabnya dengan lebih detail lah, sebab cikgu bukan engineer yang buat dewan. Cikgu hanya belajar tentang konsep matematik je dan cikgu ajar kamu balik. So kalau kamu berminat nak tahu lebih lanjut, sebenarnya kalau kamu search dalam Google pun banyak, dalam YouTube pun ada benda-benda macam ni, selalunya diterangkan. Okay, itu konsep yang itu kegunaan yang pertama lah bila nak bina dewan konsert ataupun panggung wayang yang mana memerlukan sistem bunyi yang baik. Okay, tempat yang memerlukan sistem bunyi yang baik, dia akan guna konsep trigonometri ni untuk ukur kekuatan bunyi itu, supaya bunyi tadi dapat dengar dengan jelas, tak kisahlah mana kedudukan kamu. Sebab iyalah kamu kalau pergi konsert lah contohnya, harga satu tiket konsert tu beratus-ratus ringgit. Okay, takkanlah kamu nak bayar ratus-ratus ringgit untuk kamu pergi konsert dan tak dengar pun apa yang sepatutnya kamu dengar kat konsert tu. Mestilah kamu tak nak kan, kamu nak dengar dengan jelas. Sepadan dengan harga yang kamu bayar ratus-ratusan ringgit tu. Jadi sebab itulah orang yang bina dewan konsert ataupun dewan panggung wayang ni akan bina dengan baik, okay, supaya bantu pergerakan bunyi dalam dewan tu. Satu lagi konsep ialah ahli geologi. Ahli geologi ni apa? Siapa ahli geologi? Geologi bermaksud kajian tentang bumi. Okay, kajian tentang bumi. So ahli geologi ni ahli yang kaji tentang bumi lah. Dia pun gunakan juga fungsi trigonometri ni. Bila diguna untuk dia bantu memahami pembentukan corak berkala, kejadian gempa bumi dan gelombang ombak. Okay, apa kaitan gempa bumi dengan gelombang ombak ni? Ombak dia ada pattern dia kan, ada corak ombak. Contohlah corak ombak tu macam ni. Jadi kalau ombak yang tenang, maksudnya pattern dia tak akan ada perubahan yang besar lah. Dia sama sahaja ombak yang tenang. Okay, tapi kalau contohlah ombak kamu tenang, tiba-tiba pukul 10 ada pergerakan yang besar pada ombak. Okay, so orang yang kaji tentang pergerakan ombak ni, dia akan tertanya-tanyalah kenapa ada perubahan pada pukul 10 pagi ni. Contoh je lah pukul 10 pagi. Okay, time ni lah baru dia boleh tengok apa yang berlaku. Selalunya apa yang menyebabkan pergerakan ombak yang besar ni, macam contohlah ada pergerakan platelet bumi dekat bawah dalam laut tu, ataupun ada gempa bumi ke. Okay, itu yang akan menyebabkan ombak yang besar. Inilah fungsi trigonometri dalam bidang-bidang sains ataupun bidang-bidang lain. Okay. So dalam trigonometri ni banyak kegunaan dia. Mungkin kamu, kalau kamu setakat sekarang tingkatan 5 ni, kamu tak nampak lah kegunaan dia. Kamu mesti terfikir, alah apa gunanya? Bukannya nak guna pun dalam kehidupan seharian. Ada kegunaan dia. Mungkin tak berguna kepada kamu, tapi mungkin berguna kepada orang lain. Okay, tapi kamu kena belajar jugalah. Manalah tahu satu hari nanti kamu habis sekolah, nanti kamu jadi ahli geologi ke, kamu jadi engineer ke. Memanglah sekarang waktu tingkatan 5 ni kamu tak ambil bidang-bidang sains macam tu ke. Tapi mana tahu lepas ni kamu habis SPM, kamu dapat keputusan yang baik, kamu tiba-tiba berminat nak masuk bidang sains. Sebenarnya boleh lah, masih belum terlambat. Kamu boleh masuk, cumanya kamu kena mula dari bawah lah. Kamu tak boleh terus ambil ijazah ke apa, mungkin kamu ambil CJ dulu, ambil diploma dulu. Tu tak mustahil. Ramai saja ataupun banyak saja kes-kes yang waktu di sekolah dia orang panggil duduk kelas belakang ke apa kan. Tapi lepas habis SPM, dia nekat untuk ubah dia punya nasib. Dia belajar bersungguh-sungguh. Ada yang dah jadi doktor, ada yang dah jadi engineer, ada yang dah jadi lecturer. So belum terlambat ya, dia belum pernah terlambat untuk ubah nasib kamu. Kalau kamu berminat nak masuk bidang-bidang tu, boleh sahaja, teruskan sahaja cita-cita kamu tu. Okay, so kita dah tengok dah intro bab ni. Kita akan teruslah belajar tentang bab ni. Kalau kamu berminat lagi nak baca cerita-cerita tentang bab 6 ni, kamu boleh bacalah sendiri. Kamu ada buku teks kamu kan, so tengoklah apa yang kamu boleh
belajar tentang bab 6 ni. Yang penting kita akan terus masuk ke subtopik yang pertama. Muka surat 174. Okay. 6.1 nilai sinus, kosinus dan tangent bagi sudut theta 0 hingga 360 darjah. So theta yang kamu akan belajar dalam bab ni, dia akan start dengan 0 darjah hingga 360 darjah. Kejap lagi cikgu akan terang dengan lebih detail lah, jangan risaulah tu. Jadi yang pertama kita akan tengok dulu apa standard pembelajaran untuk hari ni. Kamu nak membuat dan menentusahkan conjecture tentang nilai sinus, kosinus dan tangent sudut dalam sukuan 2, 3 dan 4 dengan sudut rujukan sepadan. Okay, apa maksud ni nanti kamu akan tengok lah apa tu sukuan 2, sukuan 3, sukuan 4 dan apa tu maksud sudut rujukan sepadan. Itu sebenarnya yang kamu nak belajar hari ni ya. Buku teks kamu dia bukan tak boleh guna, boleh. Cumanya dia agak macam banyak sangat ayat. So cikgu dah buat dah nota untuk kamu. Nanti nota ni cikgu akan share lah. Okay, nota ni cikgu dah ringkaskan supaya kamu tak adalah pening sangat baca panjang-panjang ayat tu. Cikgu faham lah kamu ni lah ni malas membaca. Budak-budak sekarang ni dia nak benda yang simple, senang faham je. So cikgu dah buat nota, nanti kamu boleh salin ataupun kamu boleh print. Kalau kamu ada printer, print out, tampal je dalam buku kamu. Okay, ini untuk rujukan kamu nanti. So 6.1, 6.1 nisbah sinus, kosinus dan tangent bagi sudut theta, theta antara 0 hingga 360 darjah. Okay, yang pertama dalam bab ni kamu kena kenal tentang bulatan unit. Okay, bulatan unit. Apa tu bulatan unit? Kalau kamu ada satu bulatan, cara paling senang nak kenal bulatan unit ni kamu akan tengok. Pada bulatan yang cikgu tunjukkan dekat skrin ni sekarang, dia ada paksi Y dan paksi X. Sebelum ni, kalau kamu tengok bulatan, tak pernah pun ada paksi Y dengan paksi X macam ni. Kamu hanya tengok bulatan macam ni saja. Okay, itu bulatan biasa. Kalau ada bulatan, tak ada paksi pun pada bulatan tu, itu bulatan biasa. Tapi sekarang bulatan unit akan ada paksi Y dengan paksi X. Okay. Jadi kita tengok dulu apa maksud bulatan unit. Bulatan dengan jejari satu unit yang berpusat di asalan. So asalan ni apa? Asalan ni koordinat 0, 0 pada paksi kamu. Jadi kalau kita tengok sini, okay, ini bulatan berpusat di asalan. Tengok titik tengah dia dekat O. O ni sebenarnya asalan. Kenapa kita panggil O ni asalan? Tengok tempat Y dengan tempat X bertindih. Koordinat dekat sini 0, 0. Ini yang kita panggil sebagai asalan. Okay, yes betul. Asalan ialah dia punya titik tengah. Dengan jejari dia bagi tahu tadi 1 unit. Okay, jejari 1 unit. Macam mana nak check jejari 1 unit? Tengok dari titik tengah pergi ke lilitan bulatan, berapa jarak dia? 1. Okay, maksudnya jejari dia 1 unit lah. Kalau kita tengok dari sini, pergi ke atas pun sama. 1. Ataupun kita tengok dari titik tengah O ni, asalan ni, pergi ke bahagian kiri pun 1. Dia memang tulis negatif 1. Okay, itu dia punya paksi negatif, tapi jarak dia tetap 1 unit. Okay, ke bawah pun sama, dari O turun ke bawah, jarak dia 1 unit. Itu nilai jejari. Walaupun dia bagi negatif 1, ini sebabnya paksi Y sini paksi Y negatif. Kalau yang ni paksi X negatif, sebab tu nilai dia negatif. Tapi kita akan tengok pada jarak untuk kira jejari. Okay. So jejari dia mesti 1 unit. Kemudian ada paksi Y, ada paksi X. Ini yang kita panggil sebagai bulatan unit. So bulatan unit ni dia akan terbahagi kepada 4 sukuan yang sama. So bila ada paksi Y dengan paksi X, kamu tengok bila kita bina paksi Y dengan paksi X pada bulatan kamu, dia akan bahagikan bulatan kamu kepada 4 bahagian. 1. Okay, ini bahagian yang kedua. Macam kita potong pizza lah. 3,
And then ini bahagian yang keempat. Okay, 4 bahagian. Tapi kamu tak panggil dia sebagai bahagian. Kamu panggil dia sebagai sukuan. So nak kira sukuan ni kamu akan mula dengan bahagian kanan. Sukuan 1. Okay, gerak ke bahagian kiri ikut lawan arah jam. Kamu akan dapat sukuan 2. Okay, gerak ke bawah ikut lawan arah jam lagi. Sukuan 3. Dan gerak naik balik ke atas, kamu dapat sukuan 4. So pergerakan dia satu bulatan penuh lah dari X ni. Sukuan 1, sukuan 2, sukuan 3 dan sukuan 4. Okay. So itu pertama yang kamu kena faham tentang bulatan unit. Dia ada paksi X, paksi Y, kemudian dia ada 4 sukuan. Titik tengah dia ialah asalan. Jadi kita akan tengok kenapa ada P dekat sini dan apa maksud benda ni. Telur ayam ni ke apa ke kamu panggil tu kan. Sekejap cikgu terangkan dulu. Okay. Kenapa ada titik P ni? P ialah satu titik yang bergerak sepanjang lilitan bulatan. Okey, maksudnya kat sini P ni dia akan bergerak sepanjang lilitan bulatan. Dia boleh jadi dekat mana-mana. Nak duduk dalam sukuan 1 pun boleh. Ataupun cikgu tak nak P dalam sukuan 1. Cikgu nak ubahkan P pergi sukuan 2. Boleh? Okay. Letaklah P dekat sukuan 2. Ni P kamu. Ataupun tak nak dalam sukuan 2. Nak letak dalam sukuan 3. Boleh? Kamu boleh letak kat sini ikut suka kamu. P boleh jadi dekat mana-mana saja. Dalam sukuan 4 pun boleh. Okay, tapi kalau P tu berubah, kamu akan ada juga sudut. Okay, sudut ni kita label sebagai bentuk macam ni. Bulat, kemudian ada palang tengah dekat tengah-tengah ni kan. Ini bukan telur ayam ke apa. Cara kamu nak panggil dia ialah theta. Ini cara nak panggil benda ni. Bentuk macam ni. Okay, theta. So apa theta ni sebenarnya sudut yang terbentuk dari paksi X positif ikutlah arah lawan jam. Okay, dia macam ni. Cara simple kamu nak faham tentang theta ni. Okay, dekat mana kedudukan P kamu? Contohlah cikgu letak P dekat sini. Dia guna warna merah lah. Okay, P cikgu letak dekat sini. Jadi dari P ni, kamu akan buat satu garis lurus pergi ke pusat bulatan. Okay. Dari paksi X positif, ini paksi X positif. Dari paksi X positif, pergi ke garis P tu tadi, ini yang kita panggil theta. Okay. Ada sudut antara paksi X positif dengan garis P tadi. Kita panggil dia sebagai theta. Okay. Contohlah kalau cikgu nak ubah P. Cikgu tak nak letak P dalam sukuan 1. Cikgu nak letak P dalam sukuan 2. Buat satu titik. Kemudian sambungkan dari P pergi ke asalan kamu. Okay, dari paksi X pergi ke P. Inilah theta kamu. Nampak? Nak buat theta ni mesti dari X pergi ke garis P. Kamu tak boleh ambil terbalik macam ni. Kamu kata, alah cikgu boleh jugalah. Ni pun ada sudut dia. Tak, kamu tak boleh ambil macam tu. Theta kamu kena faham betul-betul mula dari paksi X positif pergi ke garis yang ada P tu. Okay. Ubah pula kedudukan P. Tak mau dekat sukuan 2. Cikgu nak letak sukuan 3. Okay, letaklah dalam sukuan 3. Kemudian macam tadi juga buat garis lurus. Jadi theta kamu akan jadi lebih besar lah. Sebab kita akan mula dengan garis X positif. Ataupun ubah pula nak letak dekat sukuan 4. Okay. Yang ni kena hati-hati. Cikgu kata tadi dari X positif kan. Kamu tak boleh buat macam ni . Tak boleh. Sebab apa? Tengok theta tu mesti ikut arah lawan jam. Okay. Kalau kamu buat macam ni, ini ikut arah jam. Kita tak nak ikut arah jam. Kita nak lawan arah jam. So dari X, lawan arah jam. Inilah nilai theta kamu. Okay, clear? Cikgu harap kamu clear. So ada soalan tak setakat ni?
Yang pertama kamu belajar tentang bulatan unit, kemudian yang kedua kamu belajar tentang P dan yang ketiga kamu belajar tentang macam mana nak label theta kamu. Okay. So kita buat balik theta yang asal. Ini P, ini theta. Okay, so kita dah tengok pengenalan tentang bulatan unit. Kemudian kita akan tengok sikit imbas kembali trigonometri yang kamu belajar waktu tingkatan 3 dan nanti kita akan tengok macam mana nak kira trigonometri untuk bulatan unit pula. Okay, waktu tingkatan 3 kamu belajar trigonometri, kamu akan guna segi 3 bersudut tegak. Okay, pada segi 3 bersudut tegak dia akan ada hipotenus. Depan sudut tegak kamu itu hipotenus. Kemudian kamu akan ada theta, bertentangan dengan theta tu kamu akan panggil dia sebagai sisi tentang. Kemudian yang sebelah dengan theta tu kamu akan panggil dia sisi sebelah. So pada segitiga bersudut tegak, benda pertama kamu selalu akan buat, kamu akan label H, T dengan S. Okay, kenapa label H, T dengan S? Ini yang kamu akan guna dalam rumus sin, cos dan tan. Okay. Rumus dia sin T bahagi dengan H, cos sama dengan sin sebelah bahagi dengan hipotenus, tan sama dengan tentang bahagi sebelah. Okay. Cikgu tak tahulah cikgu tingkatan 3 kamu tu suruh suruh kamu hafal macam mana. Tapi kalau cikgu ajar, cikgu selalu guna rumus macam ni untuk hafal. Saya takut hantu, kalau saya hantu tentu tak seronok. Bukan cerita pasal hantu ke apa ayat ni. Kita akan tengok pada huruf depan. Okey? Saya takut hantu. Sin, T, H. Kalau saya hantu, K, S, H. Tentu tak seronok. T, T, S. Okey? Ini kamu hafal dalam bahasa Melayu, ni cara kamu hafal. Tapi mungkin cikgu tak tahulah kod-kod lah waktu kamu tingkatan 3 tu cikgu kamu ajar dalam bahasa Inggeris. Dia ajar, mungkin dia akan ajar soh, cah, tua. Benda yang sama juga. Soh, cah, tua ke, saya takut hantu ni ke, dia benda yang sama. Sebenarnya dia rumus untuk sin, cos dengan tan. Okay. Ini yang kau belajar waktu tingkatan 3. Tapi untuk tingkatan 5 tak payah ingat pun yang ni. Bukan tak payah ingat. Sebenarnya untuk bab ni je kamu tak payah ingat. Tapi dalam SPM kamu kena tahulah benda ni. Ini wajib. Okay, dalam SPM memang akan keluar punya sin, cos, tan ni. Tapi untuk bab 6, kita akan guna rumus yang baru pula. Kenapa tak guna dah rumus tadi? Sebabnya rumus tadi untuk segitiga bersudut tegak. Sekarang kamu tak pakai segitiga bersudut tegak. Kamu pakai bulatan. Okey? Bulatan. So, sekejap cikgu clearkan dulu ni. Kalau ada bulatan unit, apa rumus yang kamu akan guna? Kamu akan guna sin theta sama dengan koordinat y, cos theta sama dengan koordinat x, tan theta sama dengan koordinat y bahagi koordinat x. Okey, so apa maksud dia? Contohlah pada bulatan unit kamu. Okey, kamu ada satu titik P. Okay, kamu ada titik P. Kemudian kamu ada theta dekat sini. Okay. P selalunya dia akan bagi koordinat. Okay, apa koordinat P? Contohlah untuk P ni koordinat dia 0.7 dengan 0.6. Okay, macam mana kamu nak cari? Kamu akan tengoklah pada part CX 0.7 and then part CY 0.6. So 0.7 ni mewakili koordinat X. Kemudian 0.6 ni nilai untuk koordinat Y. Okay. So dah ada nilai koordinat X, koordinat Y, bolehlah kamu gunakan rumus kamu sin, cos dengan tan ni. Okay, macam mana nak guna? Kalau kamu nak cari sin, kamu akan ambil sin theta sama dengan tengok apa nilai koordinat Y.
0.6. So jawapan dia 0.6. Okay, macam mana nak dapat cos pula? Cos. Okay, cos nilai dia koordinat X. Tengoklah pada koordinat yang dibagi. Berapa nilai koordinat X? 0.7. So cos theta sama dengan 0.7. Okay, macam mana pula kalau nak cari tan? Tan sama dengan Y bahagi X. So, tengok pada koordinat yang dibagi, Y 0.6, X 0.7. So ambil je 0.6 bahagi 0.7. Okay? Macam ni je. Sekarang ada tak soalan setakat ni? Sebabnya lepas ni cikgu nak tanya kamu pula yang akan jawab. Ada tak siapa-siapa ada soalan? Tak ada ah? Okay. Kalau tak ada, cikgu akan bagi contoh yang kedua. Kita ubah kedudukan. Loh. Okay, tak apa. Kejap lagi kamu try sendiri. Kamu akan nampak senang je ni. Okay, so now sekarang kalau cikgu ubah pula kedudukan P tu, cikgu nak letak dalam sukuan kedua. Okay, P. Sukuan kedua, koordinat P negatif 0.3, 0.8. Okay, someone bagi kat cikgu nilai untuk sin theta. Yes, Warni. Apa nilai sin theta? Tengok pada koordinat yang dibagi dekat P ni. Identify mana satu koordinat X, mana satu koordinat Y. Kemudian kalau kita tengok dekat rumus dia sin theta sama dengan koordinat Y. So now apa nilai sin theta? So boleh bagi jawapan. Kau ada dalam sin theta. Ada tak siapa-siapa boleh tengok bagi jawapan? Negatif 0.3. Betul ke? Check balik. Kamu kena tengok betul-betul lah koordinat ni. Kalau dibagi macam bentuk koordinat macam ni, yang pertama tu koordinat X. Yang kedua tu nilai koordinat Y. So dia akan bagi Y dulu baru X. So apa nilai untuk sin Y ni? Ya ke negatif 0.3? Tengok betul-betul. Depan ni apa? Belakang ni apa? Sin Y tu kita nak koordinat Y. Yes, 0.8 sebenarnya. 0.8. Okay. Macam tu je. Tak susah pun. Kamu kena faham betul-betul je. Mana koordinat X, mana koordinat Y. Kemudian masuk saja dalam rumus. Okay, kita try cos pula. Okay, cos theta. Kalau cos, apa dia punya nilai? Negatif 0.3, betul? Negatif 0.3. Okay, good. And then, sambung dengan tan pula. So, tan ni kamu kena be careful. Sebabnya dia nak koordinat Y bahagi koordinat X. So, apa nilai yang kita nak ambil? Apa bahagi apa? Nak ambil apa bahagi apa dulu? Ada tak orang lain? Orang lain? Ada tak siapa-siapa nak jawab? Ingat lagi cikgu kata nak bagi markah. Cikgu kira markah kamu ni. Siapa yang jawab dapatlah markah.
Okay, kalau tan, kita nak ambil apa bahagi apa sekarang? Tengok rumus je. Koordinat Y bahagi koordinat X. Ada tak siapa-siapa boleh bagi jawapan? Negatif 2.66. Okay. Apa yang kamu ambil dulu? Koordinat Y 0.8 kan? 0.8 bahagi dengan koordinat X negatif 0.3. Okay, bila kamu dah dapat macam ni, 0.8 bahagi negatif 0.3. Mungkin kamu akan dapat negatif 2.66666667 ni kan? Okay. Kamu tak nak bagi dalam perpuluhan, kamu boleh bagi dalam pecahan. Tekanlah shift ABC kamu. Shift ABC. Tapi cikgu tak boleh tekan macam tu. Cikgu kena tekan benda lain. Okay. Bila kamu tekan shift ABC tu, dia akan bagi dalam bentuk pecahan. Negatif 8/3. Tulislah jawapan kamu negatif 8/3. Betul lah tu. Jangan takut. Alah, benda ni tak payah takut lah bagi jawapan. Benda senang je. Negatif 8/3. Jawapan kamu betul, okay? Good. So nampak senang je kan? Dah faham ke? Ada tak siapa-siapa lagi yang keliru? Kita akan buat contoh yang ketiga pula. So sekarang cikgu nak ubah kedudukan P tu. Tadi cikgu letak dalam sukuan kedua. So sekarang kita ubah masuk dalam sukuan pertama pula. Okay, sukuan ketiga pula. Tak nak sukuan pertama, sukuan ketiga. Okay, ni theta kamu yang baru. Ini P. So sekarang nilai untuk P negatif 0.75 dengan negatif 0.6. Okay, sama macam tadi. Kita nak cari sin, cos dan tan. Sin theta. Okay, apa jawapan dia untuk sin theta? Orang lain? Takkan Felicia dengan Suwarni je. Ramai ni, ada Zulaika, Adila, Amir, Vira. Vira lah ni senyap je. Tak tahulah dia faham ke tak. Kiki ke, Syazana. Ada siapa-siapa nak tolong jawab? Okay. So sin Y ialah negatif 0.6. Good. Negatif 0.6. Okay, cos. Apa jawapan untuk cos? Negatif 0.75. Okay, good. Negatif 0.75. Okay, tan pula. So tan buat macam cikgu ajar tadi. Kamu cari dulu apa yang kamu nak bahagi, kemudian pemudahkan guna kalkulator. Boleh bahagi jawapan dalam pecahan pun boleh, nak bagi jawapan dalam perpuluhan pun boleh.
4/5. Okey, kita tengok jawapan kita semak jawapan Felicia. So negatif koordinat Y negatif 0.6 bahagi dengan koordinat X negatif 0.75. So tekan je kalkulator kamu. Negatif 0.6 per negatif 0.75. Kamu akan dapat jawapan 4/5. Okay, correct. Good job. So 4/5. Ya. Setakat ni clear tak tentang macam mana nak cari nilai sin, cos dengan tan kalau diberi bulatan unit. Sebenarnya senang saja. Kamu kena kenal apa tu koordinat X, apa tu koordinat Y, kemudian gantikan sahaja nilai sin, cos dan tan ni ikut rumus yang cikgu tunjuk dekat skrin ni sekarang. Okay. Okay, satu lagi soalan sempat sebelum kita habiskan kelas. Okay, cikgu ubah. Sekarang cikgu nak masukkan P tu dalam sukuan keempat. Okay, ni P kamu. Dan ni theta. So, bila sukuan keempat, koordinat dia pun berubah. Okay, let's say koordinat untuk P 0.65 negatif 0.55. Okay, sama juga macam tadi. Sin. Apa nilai sin? Sin theta. Tengok pada skrin kamu. Tengok apa koordinat X, apa koordinat Y. Okay, thank you Zulaika. Sin theta sama dengan negatif 0.55. Okay, good. Betul. Okay, cos. Apa nilai untuk cos? Negatif bukan positif 0.65. Okey, betul. Dan sekarang tolong carikan untuk cikgu apa jawapan untuk tan. Orang lain? Orang lain ke takkanlah nak biar Zulaika dengan Felicia je dapat markah. Orang lain takkan tak mau markah. Cikgu janji dah kan, cikgu nak belanja apa yang kamu nak. Limit dia RM20 lah, tak boleh lah mahal-mahal sangat. Cikgu ada 5 kelas, jenuh kok lah kalau mahal-mahal. RM20 tu lepas lah, nak beli McD lepas, nak beli Starbucks pun lepas.
Unless lah ayak Starbucks kamu minum tu dia tambah caramel pump lah. And then tambah sirap tu jadi mahal lah. Itulah mahal satu, potong kaki dua. Tu sudah biasa sangat minum ayak mana-mana. Takut cikgu tengok trend-trend budak-budak muda sekarang suka minum Starbucks mana-mana. Okay, so Adilah jawab negatif 0.8. Okay, kita check jawapan Adilah. So koordinat Y negatif 0.55, negatif 0.55 bahagi koordinat X 0.65. So check bila dah dapat pecahan macam ni, kamu terus tekan guna kalkulator. Negatif 0.65 bahagi 0.55. Kamu akan dapat sama ada dalam bentuk pecahan negatif 13/11 ataupun kamu nak tukar kepada perpuluhan 1.18. Adilah kena check balik kalkulator. Silap cikgu yang silap. Sorry. 0.55 bukan 0.65. 0.55 bahagi 0.65. Okay, 0.8. Betul? Negatif 0.8 pun boleh ataupun kamu nak bagi dalam pecahan, kamu akan dapat negatif 11/13. Dua-dua pun boleh, tak kisah mana-mana salah satu. Okay, sama dengan negatif 0.8 ataupun negatif 11/13. Pecahan pun boleh, perpuluhan pun boleh. Okay, clear? So, good job yang mana yang dah faham. Yang mana yang senyap je hari ni, tak apa, mungkin hari ni kamu pening-pening lagi ke, malu-malu ke, next class join lah lagi, bagilah respon. Cikgu kalau kamu bagi respon baru je cikgu bersemangat, tak adalah cikgu rasa macam krik-krik cakap seorang-seorang kan. Kamu join lah bagi respon kan, baru cikgu nampak, oh faham rupanya. Kalau kamu tak respon tu cikgu pun tak tahu kamu faham ke tak. Okay, so ingat kan cikgu kata kalau kamu respon bagi jawapan, kamu akan dapat point, kamu akan dapat markah. So kejap cikgu tunjuk screen. Sambil-sambil kamu jawab ni sebenarnya cikgu masukkan markah 5km3. So, kejap dia tak update lagi. Sebab cikgu key in dalam phone. Tunggu sana. Okay, so ni markah kamu sekarang setakat ni. Kalau kamu tengok antara yang tertinggi Felicia, and then kita ada Zulaika sebab Zulaika pun banyak respon hari ni. So orang lain improvekan lagi markah kamu. Macam tadi cikgu janji siapa markah paling tinggi dia dapat hadiah hujung bulan nanti. Okay, so setakat kamu join kelas je kuranglah markah kamu, kena respon lah. Markah kelas cikgu tak masukkan lagi, ada yang cikgu tak masukkan lagi. So itu sajalah untuk hari ni. Syarifah dia dah kalut dah nak bye Assalamualaikum. Cikgu tak kata lagi pun dah habis kelas ke belum. Aduh, okay tak apalah. So kita dah habis dah kelas untuk hari ni. Tak ada kerja rumah, cumanya cikgu akan bagi nota. Tolong salin nota tu dalam buku ataupun kalau kamu ada printer, kamu boleh print out nota tu, tampal dalam buku kamu. Fahamkan betul-betul lah tentang apa yang kamu belajar hari ni. Kita belajar tentang bulatan unit. And then kamu belajar tentang sin, cos dan tan melibatkan bulatan unit. So next class, itu benda pertama cikgu akan tanya kamu balik. Nak tengok betul ke kamu faham ataupun tak tentang bulatan unit. Esok cikgu akan test kamu balik. Okay, so that's all for today. Thank you class. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye. Take care.